وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Pada Al-Quran itu ada syifa, ada penawar, warahmah, dan pada Quran itu ada rahmat bagi orang yang beriman. Sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab ini saya pilih tajuk berhubung dengan adab-adab zikir dan doa kita ziarah orang sakit, dan kemudian kita bincang pula tentang hal-hal kematian, macam mana mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bagaimana manfaatnya orang hidup mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dan juga yang akhir yang kita bincangkan bagaimana larangan meraung di atas kematian. Dan kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau melalui kubur orang-orang zalim di tempat-tempat yang ditimpakan musibah, disuruh kita berjalan dengan cepat, dan kalau boleh menangis, kalau tidak Nabi kata jangan kamu masuk tempat-tempat yang begitu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ini saya nak ajak tuan-tuan bincang satu tajuk lagi, iaitulah berhubung dengan orang-orang yang menzalimi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah binasakan tempat mereka itu. Antaranya disebutkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sampai di suatu tempat namanya Hijr.
Hijr ini adalah tempat di mana Allah timpakan kebinasaan kepada kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, kerana mereka mengingkari perintah Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh. Allah datangkan pada kita ni amal ibadah. Antaranya Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah suruh sembahyang maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, disuruh puasa Ramadan. Untuk apa tuan-tuan? Allah sebut, Allah beri perintah itu supaya Allah nak uji kamu semua ni. Maka ada yang lulus ujian, ada yang gagal. Allah sebut ahsanu amala. Di kalangan kamu yang ramai-ramai ni, siapa yang bagus amalnya? Ya, sebab itulah orang yang bagus amal itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, sebagian mereka memperlekeh-lekehkan Rasul yang diutus Allah. Begitulah Allah uji kaum Nabi Saleh dengan seekor unta saja. Dinamakan naqatullah, unta Allah. Unta itulah mukjizat Nabi Saleh. Unta itu bukan keluar dari celah batu. Unta tu keluar dari batu, keluar unta. Itu hebat tak hebat Allah bikin tu. Dan Allah bagi arahan pada mereka, telaga yang mereka ada tu gile-gile dengan unta. Hari ni unta minum, jangan kamu ambil air itu. Besok unta tu tak minum, ambil airnya. Begitulah berselang-seli. Dan Allah Ta'ala perintahkan mereka jangan dibunuh unta itu, kerana itu unta Allah. Tapi yang nama manusia yang dilarang itulah mereka nak buat. Macam kita lah, punya banyak air. Air coklat ada, air sirap ada, arak juga yang dia nak bedal. Ini bangsa manusia memang macam tu, perangai dia melawan. Suruh semayang, malas. Harap suruh berjoget sejam boleh. Cuba diwajibkan joget, diharamkan semayang, mayang belaka. Bangsa manusia melawan ni macam tu perangai. Padahal semayang tak sampai 10 minit pun, joget setengah jam. Ni duduk masjid ni, aircon, apalagi kipas, kadang-kadang ada makan, comong. Pergi konsert, bayar. Dah lah bayar. Duduk bawah panas pula, berempit-rempit. Best dia kata. Best. Bayar sampai 100, 300. Itu manusia tuan-tuan. Ya. Suruh sedekah, suruh bayar zakat RM7 berkira. Tengok nombor motor dekat sepang sekit tu. 300 tu, duduk atas rumput itu 300 tu. Motor lain laju. Tak sempat tengok je. Laju motor tu. Kereta lama tu laju. Best bernama. Bawah panas lagi. Itulah manusia. Allah hadirin hadirat. Jadi kaum Nabi Saleh tu Allah binasakan. Maka waktu Nabi lalu di Hijr, apa sabda Nabi? La tadkhulu ala haula'i al-mu'adzibin. Jangan kamu masuk ke tempat orang yang diazab oleh Allah, illa kecuali an takunu bakin, kecuali kamu boleh menangis. Fa illam taku bakin, kalau kamu tak mampu nak menangis kerana itu tempat azab, fala tadkhulu alaihim, maka jangan kamu masuk tempat itu. La yusibukum ma asabahum, supaya kamu tak ditimpa musibah yang menimpa mereka itu. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi malam ni tajuk yang saya nak bincangkan ialah tajuk di mana kita ini, antara perkara yang diajar oleh Allah Ta'ala ialah jangan kita menghina Allah dan menghina Rasul-Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh tuan-tuan berdakwah pada kaumnya malam siang.
Mereka ketawakan Nabi Nuh. Kalau baca dalam Quran ya, dahsyat tak dahsyatnya mereka buat main Nabi Nuh itu. Nabi Nuh Allah sebut dalam Quran, dalam surah Nuh, macam mana rintihan Nabi Nuh, munajat Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Dia kalau bahasa ni tuan-tuan, siang malam berdakwah, itu standard. Ini berdakwah malam siang, malam siang. Ya, Nabi Nuh merintih macam tu, aku berdakwah malam siang. Siang malam ni kerja siang malam standard. Tapi kalau kerja malam siang, atau namanya mubalaghah. Samalah macam kita pergi Sungai Dua, Kedah ke Penang tu, makan mi udang tu. Oh banyak mi udang, selak mi udang, selak mi udang. Tak banyak. Kita selak udang jumpa mi, selak udang jumpa mi tu. Tu lagi banyak je. Tu mubalaghah dia panggil. Takat selak mi jumpa udang, salak tinggi pun ada. Ini selak udang jumpa mi macam. Tu salak rendah tu. Nak sebut hadirin hadirat, Nabi Nuh berdakwah malam siang. Apa kata Nabi Nuh? Setiap kali aku ajak mereka minta ampun pada Tuhan, padamu ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka ambil jari cocok telinga. Try tuan-tuan buat. Saya bukan Nabi Nuh, peterajang. Nabi Nuh tuan-tuan, orang cocok telinga dengan ceramah. Dia cocok telinga, cakap. Tak cukup begitu kata Nabi Nuh. Mereka cocok telinga mereka. Wastaghshaw siyabahum, mereka ambil kain baju kelubung kepala. Dahsyat je. Tapi Nabi-Nabi ni sabar kan. Batu kita tak jadi Nabi, kita kepala angin je. Angkat kat kelubung, kita ikat, bakar. Nabi-Nabi dah. Allah sabar. Allah turunkan bala pada kaum Nabi Nuh tu. Begitulah dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Ashabur Ras, semuanya Allah binasakan. Jadi malam ni, apa yang kita nak ingatkan, kita diutuskan seorang Rasul akhir zaman, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-57, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang yang menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka laknat Allah atas mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan disediakan, Allah sediakan untuk mereka azab yang penuh kehinaan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita antara adab kita dengan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, terutamanya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah jangan kita menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang menyakiti Rasul? Syekh Abdul Karim Zaidan rahmatullah alaihi wasi'ah sebut dalam kitab Usulud Da'wah, menyakiti Rasulullah ni pertama secara fizikal. Orang yang menyakiti Nabi secara fizikal, ini bagi mereka azab pedih. Oleh kerana Rasulullah dah wafat, tapi dulu masa Nabi hidup, ada orang letak perut unta atas belakang Rasul. Nabi berdakwah ke Taif, anak-anak muda Taif lempar Nabi dengan batu. Ya, ada yang letak duri-duri di jalanan, di mana Nabi jalan, dia letaknya duri. Ini semua orang menyakiti jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk menyakiti Rasulullah ini apabila orang menyinggung, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan
ataupun tulisan ataupun gambaran, ya, macam mana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yang melukis gambar kartun terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu dulu masa orang sebarkan gambar tu, tuan-tuan, kalau gambar tu sampai dalam handphone tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan nak sebar ke nak delete? Kadang-kadang kita pun takut juga, Syekh, kalau kita sebar kan seolah-olah kita juga termasuk dalam orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tak kongsi dalam grup, nanti orang tak tahu pula macam mana penghinaan tu kan. Jadi orang yang nak sebar tu dia kena niat betul-betul, aku bukan niat menghina Rasul, aku cuma nak beritahu macam mana jahatnya mereka terhadap Rasul. Ya. Lepas tu kalau takdirlah sekali lagi berlaku orang hina Rasul dalam bentuk kartun, agak-agak tonton nak sebar ke tak nak sebar? Kalau saya ambil pilihan, saya takkan sebar. Sebab kita takut kita juga masuk dalam golongan orang yang menyebarkan penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tak tengok pula, tak tahu pula kan. Tapi sebenarnya tak tengok pun tak apa. Allah Rabbi, ya. Itu orang melukis gambar Nabi, ataupun dengan perkataan-perkataan, umpamanya dia kata, Muhammad tu dia ada ke dia tak ada ke, aku apa peduli sangat. Itu pun menghina juga tu. Ataupun orang yang bercakap sekarang ni, Muhammad ni bukan ke dia ni buta huruf, tak pandai baca, tak pandai, yang kita nak ikut dia apa hal? Kita ni ada PhD lah, dia tak. Itu menghina Rasul juga. Bak tu saya pesan tuan-tuan, jangan tuan-tuan masuk grup-grup wak-wak ni anti hadis ke. Sebab nanti kalau tuan-tuan masuk kumpulan tu, tuan-tuan pecahkan handphone tuan-tuan. Yang menyesal tuan-tuan. Kalau handphone dia pecah, tak apa, handphone kita pecah. Marah tuan-tuan, jahat dia orang. Menyinggung Allah, menyinggung Rasul, ni mainan dia orang je. Contoh apa dia kata? Dia kata Nabi Muhammad ni, dia kata kita pula doakan dia, Allahumma salli alaihi wasallam. Maknanya, ya Allah, kesejahteraan dan keselamatan untuk Muhammad. Kita doakan dia pula, patut dia doakan kita. Nampak ucapan tu? Budak-budak muda yang tak kenal Rasulullah, dia kata ya tak ya juga kan. Kenapa kita nak doakan dia? Patut dia Nabi doakan kita, kata. Kemudian mereka cakap begini lagi, dia kata Nabi Muhammad ni kita doakan dia pula, dan kita doakan dia selamat, menunjukkan dia pun tak selamat. Kalau dia tak selamat, macam mana dia nak selamatkan kita? Tuan-tuan pernah dengar orang cakap macam tu? Pernah dengar tak pernah dengar? Nasib baik tak dengar. Tidak, memang makan penumbuk. Nasib baik tak dengar. Tuan-tuan jangan tak percaya ni, puak-puak ni. Lepas tu tuan-tuan baguslah tak kawan dengan dia. Takut tuan-tuan kawan dengan dia, dengan tuan-tuan terpengaruh kali. Sungguh tuan-tuan, bukan orang kaling-kaling, tarap-tarap doktor, PhD, profesor cakap macam tu. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya menyinggung Rasul, mengejek Rasul. Allah Rabbi, termasuklah orang yang bercakap sebenarnya silap turun wahyu tu, menghina Rasul tu. Termasuk orang yang bercakap sebenarnya dia Nabi, tapi dia Nabi bangsa Arab kawasan sana, saya Nabi bangsa Melayu. Menghina juga. Allah Rabbi, ya. Ingat ya, Allah berfirman, la'anahumullah, bagi mereka azab. Allah melaknat mereka itu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka orang yang menghina Rasulullah ni, Allah hina mereka, Allah murka pada mereka, laknat Allah pada mereka di dunia. Di mana pernah berlaku di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang penulis wahyu, Nabi, seorang daripada mereka ni pernah murtad. Allah hadirin hadirat, sebab tu kita jangan lupa sering berdoa,
Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau beri hidayat. Jangan lupa berdoa sepenuh hati, ihdinas siratal mustaqim, hidayatkan kami jalan lurus. Kenapa kita minta hidayat sedangkan Allah telah beri kita hidayat? Kerana tuan-tuan, hidayat ni milik siapa? Milik Allah. Kalau kita tak minta, Allah ambil balik. Maka cerita hidayat ni milik Allah. Ada seorang di zaman Nabi ni, dia ni penulis wahyu. Tahu wahyu? Quran tu dia tukang tulis. Kerana zaman awal Islam di Makkah ni tak ramai orang yang boleh menulis. Ya, tak ramai yang boleh menulis. Maka orang Islam yang boleh menulis ni, yang jujur-jujur seperti Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa lagi sahabat yang memang dilantik menjadi penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah seorang tak disebutkan nama orang ni kerana dia murtad, padahal dia menghafal surah Al-Baqarah, dia menghafal surah Ali Imran. Nak sebut pada kita tuan-tuan ya, hidayah ni kalau kita tak jaga, Allah ambil balik hidayah tu. Walaupun dia penulis wahyu Nabi. Jadi bila dia murtad, dia balik kepada kaum dia. Lebih dahsyat dari itu, dia dah murtad, dia keluar dari Islam. Dia memperlekehkan Rasulullah SAW. Dia menghina Nabi dengan pelbagai perkataan yang menyakitkan, menyinggung perasaan Nabi SAW. Antara ucapannya, antaranya dia kata, Muhammad tu bukan reti apa pun, aku yang tulis semuanya. Aku tipu pun dia tak tahu. Jahat tuan-tuan orang ni. Ya, sebab itu kita ni jangan menyinggung Rasul, jangan menyinggung Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka nak sebut laknat Allah pada orang ni sehingga melampaunya dia menyakiti Rasul dengan ucapan-ucapan dia, sehingga Nabi berdoa, ya Allah, cukupkanlah dia daripada aku ni. Cukupkanlah maknanya macam tuan-tuan lah, kalau orang dah sebut apa kita kata, ya Allah, cukuplah tu. Tak tahan dah macam-macam isu, lepas satu isu, lepas satu kontroversi. Sampai orang yang teraniaya ni akan bercakap apa dia? Cukupkanlah. Minta, ya Allah, cukupkanlah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Memang Allah cukupkan dengan mati dia. Dah mati, nak apa lagi? Mati dia. Maka dikebumikanlah dia oleh kawan-kawannya yang kafir tu di kota Mekah. Dikebumikan cara dia orang kafir. Apa yang menakjubkan, keesokan harinya mayat orang yang suka mengejek Rasul ni, padahal dulu ni dia inilah yang tulis wahyu, esok harinya mayat dia ni duduk atas kubur. Maknanya bumi tak terima. Jangan mayat tu bumi tak terima, keluar dia daripada tanah kubur. Bumi pun tak mau terima orang begini. Itu namanya laknat Allah pada dia. Ya. Tetapi orang-orang yang bencikan Rasulullah ni, apa mereka kata mereka ini perbuatan Muhammad ni semua. Mereka tetap tuduh Nabi Muhammad juga, padahal bumi tak terima tu. Yalah tuan-tuan, orang kalau dah benci tuan-tuan, semua keluar kan. Itu yang tak dapat duit raya pun cerita tu. Padahal tuan-tuan masa bercinta, bukan main, kentut pun wangi lah. Tak? Contohlah orang cakap, saya mana tahu. Baik. Begitulah mereka tuduh ini perbuatan Muhammad yang sudah melampau ni. Lalu mereka gali lagi dalam, boboh mayat tu dalam-dalam. Apa yang berlaku? Besok hari tengok mayat tu masih duduk di masih ada atas tanah juga. Bumi tak mau terima. Lalu mereka gali lagi, kambus lagi. Besok tengok ada lagi atas tanah, kambus lagi ada atas tanah. Akhirnya mereka biarkan dia mayat macam tu.
Dia mayat ni kalau 3 hari pecah perut je. Ya, 5 hari pecah biji mata tu. Dia dah biar pedulikan duduk atas tanah, dibiarkan. Lalu datang binatang buas, datang burung-burung, cakar, gigit, patuk ya, sebagai penghinaan kerana mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan datang seekor anjing dari jauh, berlari-lari menuju ke mayat tersebut, akhirnya kencing di atas muka si mati tadi. Nak sebut Allah Ta'ala sangat membenci orang yang mencela, menghina rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Itu ingatan kita. Sebab hari ni wujud gerakan-gerakan ini anti hadis, tak mau Rasulullah, tak mau ikut Nabi, tak terima Nabi, ejek Nabi, macam-macam hadirin hadirat ya. Sebab itulah kata Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab Usulul Dakwah, termasuk menghina Rasul, mengejek Rasul ialah mengejek sahabat-sahabat Rasulullah itu. Pun kita tak boleh nak ejek. Sebab tu kalau dengar mana-mana ustaz ke penceramah ke mengejek salah seorang sahabat Nabi, kita delete aja. Jangan kita sebarkan. Mana boleh sahabat kita nak ejek. Nabi pernah berpesan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu nak hina sahabat-sahabat saya ni. Allah tinggi tuan-tuan darjat sahabat-sahabat, sebab tu dipanggil radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meredai mereka itu. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kita kata radhiyallahu anhu. Kerana hari ni ada golongan-golongan yang mengejek sahabat, terutamanya puak-puak Syiah yang sesat tu. Melaknat Sayyidina Abu Bakar, Umar, siapa lagi yang mereka benci? Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal semua tu sahabat-sahabat mulia. Jadi jangan kita terlibat dengan gerakan ini, mencela isteri Rasulullah, mencela Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah. Allah Rabbi. Ya, ni saya pesan bukan apa ni. Ni akhir zaman ni berlaku, banyak berlaku dan terus berlaku, menghina Rasul dan mencela Rasul. Sebenarnya mencela isteri Rasul, mencela sahabat-sahabat juga dianggap menyinggung Rasulullah, termasuk dalam ayat walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang yang menghina Rasulullah itu azab yang pedih untuk mereka. Tapi masih wujud gerakan-gerakan ni. Saya pesan pada saya dan tuan-tuan, hati-hati dengan golongan-golongan ni. Terutamanya orang yang masih membangkitkan isu Aisyah itu memang jahat, dia kata. Sedangkan Al-Quran, Allah sendiri sebut dalam surah An-Nur, membongkarkan hal yang sebenar yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah itu. Maknanya close case dah. Hal itu sudah dijelaskan, Aisyah tak salah. Tapi mereka tetap menuduh Aisyah wanita jalang. Tuan-tuan tahu apa hukum orang yang menghina Sayyidatina Aisyah setelah dibersihkan Quran? Di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah disebutkan dalam kitab Jawharah At-Tauhid, orang yang masih berterusan hari ini mencela Sayyidatina Aisyah sedangkan sudah dibersihkan oleh Quran, seolah-olah mereka menolak Quran, maka dihukumkan kafir orang tu. Jangan buat main ya benda-benda gini ni. Ya tak? Ini masuk golongan cela isi Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Tak jauh ya. Ini hadirin hadirat. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sebut dalam Quran, wallahu, dan Allah Ta'ala ya'simuka, akan memeliharamu wahai Muhammad daripada manusia, kejahatan-kejahatan manusia. Surah Al-Ma'idah ayat ke-67 itu. Allah jaga. Kalau Allah sendiri mengisytiharkan, Allah menjaga Rasulullah daripada kejahatan manusia, maka siapa-siapa yang menghina Rasul, mencela Rasul, ini maknanya dia
mencari masalah dengan Allah Ta'ala sendiri. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, dan cerita Allah Ta'ala pelihara Rasulullah ni berlaku satu peristiwa di zaman pemerintahan Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki. Kisah bagaimana ada orang yang cuba mencuri jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan kisah ini supaya kita ambil iktibar bagaimana Allah sendiri akan jaga kemuliaan Rasul yang diutuskan, termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sebut ni tuan-tuan ya, kita jangan jadi macam Bani Israel tu. Bani Israel ni tuan-tuan tahu Allah laknat Bani Israel ni. Sebab itulah tidak ada bangsa yang paling Allah laknat dalam Quran, Bani Israel. Sebab Bani Israel ni pernah bunuh nabi-nabi mereka. Nabi Yahya tu bangsa mereka Bani Israel. Nabi Zakaria mereka bunuh. Nabi Yahya, sedangkan Nabi Zakaria tu bapa saudara Sayyidatuna Maryam. Nabi Yahya tu mereka penggal leher dia. Tu Yahudi ni, Bani Israel jahat semua. Betul Allah laknat Bani Israel ni. Baik cerita Rasulullah ni. Jadi Allah pelihara Rasulullah ni, satu kisah berlaku di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Az-Zinki. Beliau digelar Nuruddin, cahaya agama. Mahmud Az-Zinki, beliau adalah bapa saudara kepada Sultan Salihuddin Al-Ayubi. Masa tu di bawah Bani Umayyah yang memerintah dunia. Dia hebat ni Islam ni tuan-tuan ya. Masa di Madinah Al-Munawwarah dipanggil zaman Khulafa Ar-Rashidin. Setelah wafat Nabi digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Pusat pentadbirannya di Madinah. Selepas daripada itu Islam berkembang sampai ke negeri Syam, sampai ke Mesir. Jadi oleh kerana dah makin meluas kerajaan Islam, masa tu kalah tentera-tentera Rom, kalah tentera-tentera Parsi. Kuat tuan-tuan kerajaan Islam masa tu. Ya. Kuat tak kuatnya Rom dan Parsi ni kuasa besar masa tu. Tapi kalah di atas tangan umat Islam. Jadi Islam memerintah Syam. Syam ni 4 negara dulu dipanggil Syam: Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Sebelum dipecah-pecah, digacik-gacik, dinamakan bumi Syam. Adapun Mekah, Madinah, Najd, ini dipanggil bumi Hijaz. Mesir dipanggil bumi Kinanah. Ya, yang meracik-racik ini penjajah lah, racik-racik, pecah dan perintah. Jadi bumi Syam ni asalnya ditadbir oleh Rom. Hari ni Rom duduk kat mana? Kat Greek je, tinggal Rom tu. Sebenarnya pusat pentadbiran mereka bukan di Eropah. Pusat pentadbiran mereka di bumi Syam tu. Sebab tu Salihuddin Al-Ayubi bebaskan Palestin. Ambil balik daripada tangan orang-orang Kristian. Bukan kita rampas. Sebenarnya bumi Palestin bumi Nabi Ibrahim, bumi Nabi-Nabi yang beriman. Kita ambil balik sebenarnya. Mereka yang rampas tanah tu. Sebab yang boleh mentadbir Mekah, Madinah, Aqsa orang beriman dia. Tuan-tuan sanggup orang kafir jajah Mekah, Madinah? Memang mereka rancang sekali mereka nak jajah Mekah, Madinah setelah mereka ambil Palestin. Kan mereka dah isytihar kan. Tuan-tuan tak tengok YouTube je, ke tuan-tuan tengok TikTok je ni. Mereka isytihar dah tu. Saya bukan nak cerita yang itu. Yang saya nak cerita, Sultan Mahmud Zinki ni satu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, "Ya Mahmud, anqidhni min hadaini asy-syakhsaini." Wahai Mahmud, selamatkanlah saya daripada 2 orang ini. Nabi sebut 2 orang tu. Dan disebutkan watak-watak dan gambaran-gambaran orang itu. Cuma Nabi suruh jaga saya daripada 2 orang ini. Apa orang tu buat, di mana dia nak buat.
Jadi Sultan Mahmud Zinki ni masa tu berada di bumi Syam. Hari ni kita panggil bumi Syria tu, di Damsyik. Hadirin hadirat, Sultan Mahmud Zinki ni seorang sultan yang alim, yang rajin menadah kitab, mengaji, mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi beliau ni hadirin hadirat, menteri-menterinya pun taraf wali-wali orang-orang soleh. Seorang daripada menterinya ialah Syekh Jamaluddin Al-Asfahani, orang alim belaka. Jadi beliau rujuklah kepada ulama-ulama, apa tafsir mimpi itu Nabi suruh jaga daripada dua orang ni. Dan mimpi jumpa Rasulullah ni Nabi sebut, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa mimpi jumpa saya dalam tidur, maka memang dia benar-benar jumpa saya. Wala yatamatsalu syaitanu bi, kerana syaitan tak boleh menyerupa saya, Nabi kata. Ini kalau orang mimpi jumpa Rasul, bukan sekadar mimpi jumpa Rasul, dia mimpi 3 kali. Itu antara alamat mimpi yang benar. Tuan-tuan kalau nak tahu mimpi kita ni betul tak betul ya, dia ada cara dia, tuan-tuan nak kenal. Satu, mimpi itu akan berulang-ulang. Selalunya dia berulang 3 kali. Mimpi sama, berulang. Yang kedua, mimpi ni dia betul kita nampak jelas. Macam mana tuan-tuan dengar bunyi jam tu jelas, nampak kipas, nampak saya nampak tuan-tuan, nampak kapet jelas. Balik pun teringat. Batu mimpi kita ni kadang-kadang tak betul, hanya mainan tidur. Saya tanya tuan-tuan, malam tadi tuan-tuan mimpi apa? Memang kita tak ingat dah. Saya pun tak ingat saya mimpi apa malam tadi. Itu namanya mimpi mainan tidur. Tapi mimpi yang betul ni, dia berulang-ulang. Yang keduanya nampak jelas. Yang ketiga, mimpi yang benar ni, kadang-kadang kita cerita dekat orang, orang tu kata, aku pun mimpi yang sama. Bayangkan kalau tuan-tuan mimpi 3 kali berturut-turut kahwin lain. Macam jelas pula nampak pengantin, pelamin. Macam cerita bini tuan-tuan pun kata, saya pun nampak, saya pun mimpi sama. Cuma saya nak tanya, siapa perempuan tu? Susah betul ni. Kita mimpi dia tanya perempuan tu. Tapi biasanya mimpi kahwin lain ni jarang berlaku kan. Sebab dalam mimpi tu bini kita ada. Terbatal mimpi tu. Terjaga terus. Ini saya gua-gua tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sentak pula. Pergi azan dulu lah. Sambung cerita ni. Pergi azan dulu. Sekarang ada yang kena parang ni kan. Itu antara alamat mimpi yang benar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الذي وعدته. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung sikit lagi. Jadi setelah Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki bertanyakan kepada menteri-menteri beliau apakah alamat mimpi itu, kerana baginda sendiri tak tahu nak takwil. Akhirnya setelah bincang dengan menteri-menteri, maka diberilah cadangan malam tu juga, sebab mimpi itu sudah 3 kali. Malam tu juga dipersiapkan segala persiapan menuju ke Madinah. Dari Syam nak ke Madinah tu jauh, tapi dianggap benda ni urgent, kerana Nabi sebut anqizni, selamatkan saya daripada 2 orang ni. Lalu Sultan Mahmud sampailah Madinah tanpa memberitahu kepada Gubernur Madinah kedatangan baginda. Jadi sampai di Madinah, duduk di Raudhah, beriktikaf di situ, munajat situ. Kalau dapatlah petunjuk petanda, tapi tak dapat juga apa maksud Nabi itu. Lalu menterinya mencadangkan beginilah, beritahu kepada Gubernur wilayah Madinah yang dilantik tu, kumpulkan orang Madinah, beritahu kedatangan Sultan, dan Sultan nak beri mereka hadiah. Sebab nak kenal 2 orang laki-laki yang Nabi sebut tu siapa dia, nak cari dia. Lalu dilakukanlah, dihimpunkan penduduk Madinah, diberi hadiah sedekah. Tetapi orang yang disebutkan oleh Rasulullah tu tetap juga tak ditemui. Lalu Sultan tanyalah Gubernur wilayah, hal baqiya ahdun lam ya'khudh syai'an min as-sadaqah? Adakah masih baki penduduk Madinah ni yang tak ambil hadiah sedekah ni? Lalu Gubernur kata, kalau penduduk Madinah semua telah diarahkan datang, cuma ada 2 orang daripada Andalus. Di mereka ni saudagar kaya, tapi bukan orang tempatan, orang luar datang. Dia kata datang nak ziarah Rasul, nak beribadat. Lalu Sultan Nuruddin Mahmud Zinki ni perintah panggil 2 orang Andalus tu, orang Andalusia ni. Apabila kedua 2 orang tu datang, tersedarlah tuanku, inilah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi suruh jaga daripada 2 orang ni. Apa masalah dia? Rupanya siasatnya siasat, tuan-tuan, sampai bawa kepada digeledah rumah-rumah yang disewa tu. Sebab dia sewa, dia saudagar kaya ni sewa dekat dengan masjid Nabi SAW. Rupanya hari-hari dia pergi ziarah kubur Nabi, bukan dia pergi ziarah, dia kira jarak rumah ke kubur Nabi itu berapa jauh.
Jadi setelah disiasat, tak dapat juga petunjuk petanda kecuali ada satu je benda yang pelik. Dia letak almari tengah-tengah rumah dia tu. Mana ada orang letak almari tengah rumah? Gila je letak tengah rumah. Kita macam tu juga, surau ni letak almari tengah-tengah. Ni apa hal? Baik. Lalu bila dia alihkan almari tu, rupanya di situ sudah digali lubang. Mereka nak curi jasad Nabi SAW. Ini kebencian mereka pada Rasul. Mereka nak gali lubang, mereka nak curi jasad Nabi supaya orang tidak lagi datang ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi inilah yang Allah sebut, Allah Ta'ala menjaga Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah didapati dia ada niat yang jahat sampai peringkat begitu, lalu tuanku jatuhkan hukuman pancung kepada kedua orang ni. Karena itulah ulama-ulama duk berbahas apakah hukum orang yang mengejek, mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya tuan-tuan sepakat, ulama kata orang yang hina Rasul ni tak ada hukuman lain kecuali bunuh aja. Cuma khilaf ulama kalau dia taubat macam mana. Kerana orang hina Rasulullah ni hukumnya adalah murtad. Termasuklah orang yang tak mahu Nabi Muhammad, nak Nabi lain. Ngaku dia Nabi Melayu. Kalau ikutkan hukum ni, orang kata dia Nabi Melayu, Nabi Muhammad, Nabi Arab tu menghina namanya tu. Ni yang terbaru ni ada pula kat Seremban bicara tu hari. Saya dengar radio seminggu lepas. Mahkamah Syariah Seremban menjatuhkan hukuman bersalah kepada seorang lelaki-lelaki yang mendakwa dia Nabi. Dulu Ayapin mati dah. Yang tak mati lagi seorang ni kat Kementerian Haid, namanya Pak Kahar tu. Berapa kali tangkap, masuk penjara, keluar. Masuk penjara dia kata dia letak jawatan. Keluar penjara dia ambil balik jawatan Nabi tu. Pening tuan-tuan. Kalau ikut dalam Islam orang macam ni hukumannya pancungnya, bunuhnya. Soalnya kenapa hari ni tak boleh diambil tindakan? Tu tuan-tuan bincang sama si kat kedai kan. Beli teh satu bincang sebab apa tak boleh jalan hukuman tu. Itu namanya lemahnya hukuman yang kita ada hari ni. Sebab tu orang meleluasa ngaku Nabi ni. Ngaku Imam Mahdi, biasa dah. Ngaku Nabi. Ada seorang tu ngaku dia Nabi. Bila tanya siasat, bila awak dapat wahyu, dia kata dia dapat dalam mimpi. Ada satu suara kata, engkaulah Nabi. Saya kata bukan engkaulah Nabi, sebenarnya engkaulah tambah sikit binatang yang seko tu. Dia salah dengar dalam tidur sebenarnya. Bukan engkaulah Nabi, sebenarnya engkaulah. Tuan-tuan jawab lah. Rakaman tak boleh. Allah Rabbi. Betul, sepakat ulama-ulama kata orang yang hina Rasul, ejek Rasulullah ni macam golongan-golongan Syiah yang melampau tu, hukuman dia bunuh sebenarnya dia orang ni. Tapi inilah kelemahan penguatkuasaan dan undang-undang yang kita ada. Lepas tu nak diperkasakan enaman syariah tu. Allah, supaya orang jangan hina agama Allah, jangan hina Islam. Hari ni hina Islam ni dah merebak-rebak. Orang bukan Islam pun pandai pula. Nabi bersabda, rumahku syurgaku. Kau hantar pun kau tahu orang. Tonton sokong aja orang macam tu. Pelik sungguh lah. Kat mana tajuk je? Tajuk tu. Tajuknya Sultan Mahmud Zingki jatuhkan hukuman pancung kepada dua orang yang nak mencuri jasad Nabi. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, kita nak ziarah Nabi tu ada pintu besar masuk tu kan, namanya Babus Salam tu kan. Di situlah dijatuhkan hukuman pancung tu masa tu. Kemudian jasad dua orang ini dibawa keluar daripada kota Madinah, tanah haram, bawa keluar, dibakar je mayat dia tu. Jadi penghina-penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyinggung Rasulullah, mengejek Rasul, termasuk menghina sahabat-sahabat Rasul, isteri Rasul dan seumpamanya. Dan kemudian Sultan Mahmud Zingki arahkan supaya nak menjaga jasad Rasulullah supaya tidak lagi dicuri pada masa akan datang, dibuat tembok bukan saja di atas tanah, tembok itu digali sampai bawah tanah. Ya, sebab itu hari ini tembok tu tebal. Dan ada 3 tembok. Zaman selepas tu pun buat lagi tembok. Maka itu saya pesan tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan pergi ziarah makam Rasul,
Kan banyak orang jengah kat dalam kan. Nak tengok apa sebenarnya? Kan ada tembok dalam tu. Ada pula yang pergi tengok, saya nampak makam Nabi. Engkau datang ceramah tak mahu, itulah susah tu. Mana nampak Syekh? Tak nampak, memang tak nampak punya. Dia sudah ada tembok tu, bukan atas dia sampai bawah tanah tembok tu. Memang dah dibuat lama dah tembok tu, bukan zaman kita. No, zaman Bani Umayyah dah hampir ratusan tahun dah lama. Ya. Itu tak dengar, tuan-tuan tak dengar cerita lagi. Ni cerita orang sembang ziarah Nabi. Makcik pergi ziarah makam Nabi, makcik cabut rumput dekat makam Nabi. Makcik kau nak sembang pun janganlah lebih. Pergi Madinah baru sekali dia nak sembang kat orang kampung, konon-konon dia pergi ziarah makam Nabi, campur rumput lah. Campur rumput apa? Tuan-tuan tak bisa dengar cerita macam tu kan? Dia cerita orang kampung Syekh. Zaman dulu kan susah nak pergi haji, dia balik dia sembang. Makcik ni kau tahu tak, bertuah sungguh. Lepas mayang cium Hajar Aswad, lepas mayang cium Hajar Aswad. Sudahlah, sembang boleh lah. Kita nak cium tu disegong orang. Itu pun bukan cium Hajar Aswad, cium orang Aswad banyak. Yang kita hitam tu kita cium. Ya, tuan-tuan tanyalah orang yang bergebun nak cium tu, bau ketiak dapat lah. Tu semua kafarah dosa. Saya tuan-tuan nak cium tu macam ombak tau. Ni dah dekat dah ni. Tarik ke belakang. Makcik tu boleh sembang. Makcik lepas mayang cium Hajar Aswad. Makcik ni pergi Mekah ke pergi Sarawak. Pergi Sarawak boleh lah cakap macam tu. Tapi dia nak sembang kaum kampung kan. Hadirin hadirat, jadi kesimpulannya begitulah. Kita diajar oleh Allah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوم ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين فتقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد